Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Delilah Kadir dalam Berita Pagi. Belanda menghormati pendirian Malaysia berhubung isu Palestin. Belanda juga setuju perlunya langkah segera untuk menghentikan serangan rejim Zionis ke atas Palestin. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika kedua-dua pemimpin ini mengadakan pertemuan di Seri Perdana sempena lawatan kerja 2 hari Rutte ke Malaysia. Datuk Seri Anwar turut memuji sikap Rutte untuk mendengar dan memberikan pandangan mengenai isu Palestin selain memberi jaminan pandangan Kuala Lumpur dibawa untuk perhatian rakan-rakan di Eropah. Saya tentunya ambil kesempatan untuk menekankan isu kezaliman kerajaan pentadbiran Israel ke atas rakyat Palestin khususnya di Gaza, dan kerana mereka berkecuali dalam usul di PBB dalam usaha menetapkan supaya ada usaha untuk menjamin keamanan dengan henti serta-merta serangan ganas dan biadab ke atas rakyat, terutama yang tidak berdosa, anak-anak kecil dan wanita dan orang awam, hospital dan sekolah. Dan saya kata ini hanya kerja yang paling biadab dan tidak tamadun. Pada 24 Oktober lepas, Datuk Seri Anwar menyatakan Kuala Lumpur akan kekal bebas dan terus mempertahankan kebebasan negara dan memperjuangkan kebebasan rakyat Palestin. Dalam usaha depani banjir yang berlaku setiap tahun, Malaysia sedia mendapatkan kepakaran dari Belanda untuk menambah baik sistem tebatan banjir. Bantuan kepakaran itu, akui Perdana Menteri, dapat mengurangkan kos perbelanjaan negara dalam pengurusan bencana banjir. Dengan kehadiran beberapa pakar itu akan membantu, mudah-mudahan dapat mengawal sebahagian daripada tekanan daripada masalah banjir yang kita hadapi. Kerana saya terangkan kepada dia, belanja umpamanya dalam takhir ini keseluruhan masalah banjir itu mencecah hampir 15 bilion ringgit, ya. Tapi dia beritahu, dia kata kalau dengan kepakaran, dengan teknologi baru, mungkin kita tidak perlukan kos setinggi itu. Jadi saya diminta umpamanya Menteri Luar dan Ketua Setiausaha menyegerakan supaya kepakaran itu dibawa segera, sementara kita mengambil langkah-langkah segera meringankan beban rakyat yang menghadapi masalah banjir. Perdana Menteri juga telah meminta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir untuk mengambil tindakan lanjut berhubung kerjasama itu, termasuk menyegerakan proses ketibaan pasukan pakar berkenaan ke Malaysia. Tiada peningkatan harga ayam di peringkat rantaian bekalan menerusi tinjauan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sekitar Selangor, Negeri Sembilan dan Putrajaya. Menerusi hantaran di Facebook, KPKM memaklumkan pemantauan pada hari pertama pengapungan semalam mendapati harga ayam yang dijual adalah antara RM7.39 hingga RM9.40 sekilogram. KPKM akan terus bekerjasama erat bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam memastikan kestabilan bekalan ayam di pasaran serta memantau secara dekat mengenai sebarang kegiatan pencatutan yang dilaporkan. Hanya 68 daripada keseluruhan 1,484 premis didapati menjual ayam pada kadar atas harga siling RM9.40 yang ditetapkan sebelum ini. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali memberitahu hasil pemantauan semalam mendapati harga ayam tertinggi RM11 sekilogram dikesan di Pasar Basah Rompin Pahang dan Pasar Basah Maner Terengganu. Harga paling rendah pula dikesan di Pasaraya Mari-Mari di Mersing, Johor pada kadar RM6.49 sekilo.
Jadi apa yang kita lakukan berdasarkan dapatan dan laporan ini, selain kita meneruskan pemantauan, kita memutuskan untuk melihat secara mikro bagi kawasan-kawasan yang dilihat mempunyai isu penjualan di atas RM9.40. Kita lihat daerahnya, lokalitinya dan juga jenis premisnya. Sama ada hypermarket, supermarket, minimarket, kedai runcit ataupun pasar basah. Jadi kita segmentize dan melihat secara mikro kerana apa kita ingin memastikan, kita akan pastikan kuasa kita turun ke kedai-kedai premis tersebut melihat apa isu sebenar mereka. Adakah isu dari segi supply, adakah isu dari segi kos operasi dan sebagainya sehingga menyebabkan mereka tidak boleh menjual pada harga di bawah RM9.40. Isnin lepas, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu mengumumkan kerajaan menamatkan sepenuhnya pemberian subsidi serta harga kawalan bagi ayam bermula 1 November. Bagaimanapun, pemberian subsidi dan harga kawalan telur grade A, B dan C mengikut mekanisme sedia ada dilanjutkan. Tindakan Thailand yang mula mengawal ekspor gula mentah tidak akan menjejaskan bekalan komoditi itu di Malaysia kerana dua syarikat pengilang gula terbesar di negara ini tidak bergantung kepada bekalan dari negara berkenaan. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, CSR dan MSM memperoleh bekalan gula mentah daripada sumber lain selain Thailand. Beliau mengulas keputusan Thailand baru-baru ini untuk mula mengawal selia harga domestik dan ekspor gula dalam usaha mengawal inflasi serta mengekalkan keterjaminan makanan di negara itu. Thailand merupakan pengeluar gula mentah kedua terbesar di dunia selepas Brazil dan bekalan gula mentah Malaysia diperoleh dari Brazil sepenuhnya sejak awal tahun ini. Bagaimanapun, beliau menjelaskan Malaysia sedang berdepan dengan kenaikan harga gula mentah yang tinggi di peringkat global iaitu sebanyak 52% berbanding pada 2021 yang secara tidak langsung memberi kesan di peringkat runcit. Universiti Awam diminta mematuhi ketetapan untuk menghadkan yuran pendaftaran masuk tidak melebihi RM1,500 bermula Januari depan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan sekiranya terdapat pihak universiti yang melanggar arahan berkenaan, kementerian bakal mengambil tindakan sewajarnya. Saya percaya apabila ada arahan dan keputusan yang sangat jelas, saya percaya universiti tidak akan melanggar keputusan itu. Dalam Belanjawan 2024, Perdana Menteri mengumumkan bermula Januari yuran bagi tujuan pendaftaran masuk ke Universiti Awam dihadkan tidak melebihi RM1,500. Langkah itu selari dengan nilai pemberian wang pendahuluan pinjaman oleh PTPTN berjumlah RM1,500 kepada semua bakal pelajar baharu yang layak. Semua penyedia perkhidmatan platform media sosial yang beroperasi di negara ini akan diwajibkan untuk berdaftar dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil memaklumkan perkara itu dalam pertimbangan kementerian dan wajar dilaksana bagi memastikan semua platform berkenaan memahami dan mematuhi aspek perundangan negara. KKD juga sentiasa meneliti setiap aspek dalam mencari langkah kawalan paling sesuai berdasarkan kepentingan negara dalam mengawal selia ekosistem aplikasi TikTok. Jadi bagi Malaysia, kita ada keadaan yang tertentu, undang-undang kita yang tersendiri dan juga cabaran-cabaran yang mungkin yang unik kepada negara kita. Jadi pihak KKD sedang meneliti semua perkara dan akan insya-Allah mengadakan sesi libat urus termasuk dengan kementerian-kementerian yang lain dalam meneliti tindakan yang paling sesuai untuk kita ambil. Baiklah saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.